بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. InsyaAllah pada malam ini kita sambung kitab Mukhasyafatul Qulub. Kita masih lagi membahaskan mengenai amal ma'ruf nahi munkar. Huzaifah radhiyallahu anhu, Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, akan datang satu zaman kepada mereka ketika bangkai keldai lebih mereka sukai daripada orang mukmin yang menyuruh mereka berbuat kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Maka sahabat Nabi yang bernama Huzaifah ini memberi peringatan akan berlaku satu zaman. Orang yang paling mereka benci adalah orang yang mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka kepada kemungkaran. Benci mereka ini lebih daripada benci kepada bangkai kedai. Bangkai kedai memang tak suka dah, tetapi lebih tidak suka pada orang mukmin yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sehingga dikatakan nanti orang yang buat baik itu dilihatnya sebagai melakukan kejahatan. Dan orang yang melakukan kejahatan seperti melakukan kebaikan. Tidak ada tidak rasa bersalah ataupun tidak merasakan perkara itu benda-benda yang tidak elok. Macam perkara biasa, bahkan macam perkara baik. Ini menjadi satu masalah. Lalu dikatakan bahawa berlaku satu masa nanti orang yang paling dia tidak suka adalah orang yang mengajak kebaikan. Maka ketahuilah bahawa tiga tanda orang itu dijauhkan daripada Allah. Yang pertama, apabila didatangi ulama ataupun orang alim, dia menjauhi. Yang kedua, apabila didatangi orang yang baik, maka ditinggalkan. Tidak bersama dengan orang yang baik. Yang ketiga, apabila diberi nasihat, maka dia akan marah. Maka ini tanda orang itu jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Taala jadikan kita orang yang suka kepada kebaikan, berdampingan dengan para ulama, berdampingan dengan orang-orang yang saleh. Lalu dikatakan bahawa Nabi Musa alaihissalam berkata, Tuhanku, apa balasan bagi orang yang mengajak saudaranya kepada kebenaran? Mengajak saudaranya kepada kebenaran dan menyuruh mereka melakukan kebaikan dan mencegah mereka itu daripada kemungkaran. Apa balasannya? Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala menjawab, untuk setiap kata-kata orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dengan setiap kata-kata itu ditulis sebagai ibadah. Ibadah maknanya untuknya, maka setiap perkataan ditulis ini sebagai ibadat. Dan Allah juga menyatakan, aku, kata Allah, merasa malu merasa malu untuk mengazabkan orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada perkara mungkar. Ini adalah orang itu, dia cegah perkara mungkar, dia meninggalkan kemungkaran. Dia mengajak orang buat baik, dia melakukan kebaikan. Maka orang yang macam ini, Allah beritahu kepada Nabi Musa, aku merasa malu untuk mengazabkan dia di dalam neraka. Bila dia suruh orang buat baik, dia buat baik. Bila dia suruh orang buat mungkar, dia meninggalkan perkara mungkar. Maka dikatakan bahawa walaupun kita ini sebenarnya bukanlah orang yang saleh, bukanlah orang yang alim, bukanlah orang yang baik, namun tidak boleh meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Jangan tunggu kita baik baru kita ajak orang berbaik.
Bahkan walaupun kita tahu kita bukan orang baik, tapi kita tetap mengajak kebaikan supaya lama-lama kita dapat tinggalkan kejahatan kita dan dapat melakukan kebaikan. Maka amal ma'ruf nahi munkar itu adalah amal yang dikasihi oleh Allah, bahkan menjadi sebaik-baik manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu akan jadi orang yang sebaik-baik manusia apabila kamu suruh orang buat baik, kamu cegah perkara mungkar dan kamu ajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, janganlah kamu termasuk orang yang menunda-nunda taubat. Kerana sesungguhnya orang yang terpilih, orang yang Allah tidak azabkan dia, Allah tidak mahu azabkan dia, orang yang Allah Ta'ala kasih, antara tandanya yang pertama sentiasa bertaubat. Sentiasa bertaubat, orang yang sentiasa bertaubat itu adalah orang yang Allah Ta'ala kasih. Innallah yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang sentiasa ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda orang ini dikasihi oleh Allah, Allah jadikan dia suka bertaubat kepada Allah, sentiasa bertaubat di atas kesalahan yang dia lakukan. Dan yang kedua tanda Allah kasih ke dia mujalasatul ulama au salihin, dia sentiasa berada dalam majlis ulama ataupun sentiasa bersama dengan orang-orang soleh. Maknanya ulama yang solehin. Maka ini tanda orang yang Allah kasih, Allah tidak azabkan dia bila dia berdampingan dengan orang yang soleh. Dan yang ketiga Allah pemudahkan ia melakukan ketaatan. Ini tanda Allah kasih ke dia, maka dia nak buat perbuatan yang soleh mudah. Dia nak pergi masjid, Allah mudahkan dia pergi ke masjid. Dia nak belajar, Allah mudahkan dia untuk belajar. Dia nak infak fi sabilillah, sampai masa Allah mudahkan dia untuk melakukan kebaikan. Maknanya apa? Maknanya Allah nak beri kebaikan kepada dia. Allah nak beri kebaikan kepada dia. Allah kasih kepada orang ini. Maka dikatakan bahawa wahai anak Adam, janganlah kamu termasuk di kalangan orang yang menunda taubat. Dan janganlah kamu termasuk orang yang angan-angan, yakni panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Apa maksud panjang angan-angan? Yakni tidak memikirkan tentang kematian. Tidak memikirkan tentang kematian. Ayawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Mereka itu inginkan, mereka itu merasakan bahawa mereka akan hidup 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azab. Kalau mereka sangka begitu, walaupun mereka ingin hidup 1000 tahun, mereka tak akan dapat lari daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya jangan kamu panjang angan-angan. Maka sibuklah kamu dengan melakukan amal ibadat kepada Allah dan kembali kepada akhirat dengan amal. Jangan kembali pada akhirat tanpa amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Siti Fatimah radhiyallahu anha. Wahai Fatimah, jangan kau datang kepada aku nanti dengan keturunan. Maknanya ini ayah saya Rasulullah. Ya benar maknanya. Tapi Rasulullah inginkan datanglah kepada Allah nanti, datang kepada aku, kepada Rasulullah, kepada Allah dengan membawa amal. Maka para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiri daripada ummahatil mukminin. Mereka terdiri daripada wanita-wanita yang ahli ibadat. Walaupun suaminya Rasulullah, dia tetap beribadat kepada Allah. Maka pastikan jangan kamu kembali ke akhirat tanpa amal. Saya berjumpa dengan satu orang, Tuan Guru Haji Musa. Beliau ni satu orang Tuan Guru di Kedah. Saya kata pada dia, Tuan Guru boleh saya mau minta nasihat. Dia kata yang pertama, kamu hidup atas muka dunia, kamu pastikan sebelum kamu mati, kamu benar-benar kenal Allah. Kata dia, pastikan sebelum kamu mati, kamu benar-benar mengenal Allah Ta'ala.
Yang kedua, pastikan sebelum kita jumpa Allah Ta'ala ini, pastikan kamu benar-benar membawa amal. Jangan rasa tidak ada amal dah. Yang ketiga, ingat kamu boleh buat apa saja, tapi kamu ingat kamu akan dibalas dengan apa yang kamu lakukan. Jadi apa-apa nak buat, ingat. Maka ini satu nasihat yang begitu baik. Lalu katanya, jangan kembali ke akhirat tanpa amal, tapi bawalah amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ada dua golongan. Orang yang melakukan kejahatan demi kejahatan, maka tempatnya adalah neraka. Tetapi bagi orang yang beriman dan beramal dengan amal soleh, maka tempatnya di dalam syurga. Dia kekal di dalam syurga. Dia kekal dalam neraka buat kejahatan, maka Allah membalas akan kejahatannya. Kita mohon pada Allah agar Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Maka dikatakan lagi, janganlah kamu menjadi orang yang mengucapkan perkataan ahli-ahli ibadat, tetapi kamu melakukan perbuatan-perbuatan orang munafik, wal-iyazubillah. Ini bahaya bagi siapa? Bagi orang yang menyampaikan ilmu, yang memberi nasihat. Bukan senang kadang-kadang, pendakwa ustaz, tidak semudah itu. Sedangkan baik dia ustaz, baik dia pendakwa, baik dia ulama, dia tidak boleh mengajar orang lalu dia melakukan apa yang dia larang. Dia ajar orang tapi yang dia larang dia lakukan. Maka hendaklah dia mengajar orang, dia melakukan apa yang dia suruh orang. Kalau dia tak mampu buat apa yang dia suruh pun, tetapi dia kena meninggalkan maksiat. Mungkin ibadat tak banyak, tapi sedaya upaya meninggalkan maksiat. Janganlah kamu menjadi orang yang tidak merasa cukup, yang diberi kurniaan. Apa-apa yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita merasa cukup. Dan dengan apa yang Allah beri kepada kita itu, kita gunakan pada jalan yang Allah redha. Allah beri kesihatan, dengan kesihatan itu kita pergi ke masjid. Allah memberi harta, dengan harta itu kita guna jalan kebaikan. Mana kenderaan kita selalu pergi ke masjid. Sebagai contoh, kita buat apa dengan rumah yang Allah bagi? Dalam rumah kita baca Al-Quran. Dalam rumah kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka Allah memberi, maka jadilah kita orang yang bersyukur. Bila Allah memberi kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Seandainya engkau bersyukur, maka Allah akan menambah akan nikmat-nikmat tersebut. Maka dikatakan bahawa jangan kamu merasa tidak cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, dengan apa yang Allah kurnia, dan tidak bersabar jika tidak diberi. Dan jangan kamu tidak sabar apabila Allah tidak memberi kepada kamu. Apabila Allah tidak memberi sesuatu kepada kita, tidak bermakna Allah benci, tetapi Allah kasih kepada kita kerana Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, tetapi Allah memberi apa yang terbaik untuk kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kamu itu tak suka sesuatu perkara, sedangkan perkara itu baik bagi kamu. Mungkin kita tak suka, kita nak kaya, Allah Ta'ala tak bagi kaya, tapi tak kaya itu baik bagi kita. Maknanya asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi benda yang kamu suka-suka, tapi benda itu tak baik bagi kamu. Maka kena menerima apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka dikatakan bahawa hendaklah kamu bersabar, dan jangan kamu tidak bersabar jika tidak diberi, dan mencintai orang-orang soleh, tetapi tidak menjadi bahagian daripada mereka. Kita kasih pada orang-orang soleh, tapi kita tidak mengikuti perjalanan orang-orang soleh. Berkata Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari di dalam kitab Tajul Arus, dia kata orang berbangga-bangga berdampingan dengan orang-orang salihin, sedangkan orang itu tidak mengikut perjalanan orang yang salihin. Maka berbangga-bangga pada berdampingan dengan orang salihin, sedangkan tidak mengikuti perjalanan orang yang soleh, maka ia tidak memberi manfaat.
Sedangkan apabila kita ini maknanya berdampingan dengan orang-orang yang soleh, hendaklah kita ini mengikuti perjalanan mereka. Maka apabila kita bertemu dengan satu orang yang soleh, maka dekatilah mereka. Bagaimana tanda ataupun apakah tanda di kalangan tanda orang itu orang yang soleh, dan orang yang macam mana yang kita boleh berdampingan dengannya. Ulama menyatakan banyak tanda-tanda, tapi antara tanda-tanda yang biasa, yang asalnya ada 3. Yang pertama apa? Ya, apabila dia bercakap memberi manfaat kepada kamu. Bila dia bercakap saja memberi manfaat kepada kita. Yang kedua apabila kita bergaul dengannya mengubah akhlak kita. Bila kita bergaul dengan dia, kita pun jadi baik. Sesiapa yang ingin menjadikan dirinya orang yang baik, maka berkawanlah dia dengan orang yang baik. Nescaya dia menjadi orang yang baik. Barang siapa yang berkawan dengan orang yang buruk, walaupun dia seorang yang baik, lama-lama hilang sifat baiknya, dia akan jadi orang yang buruk juga. Maka berdampinganlah, berkawanlah dengan orang-orang yang soleh. Jadi yang kedua tanda dia apa? Tanda dia adalah apabila kita berdampingan, bergaul bersama dengannya, mengubah akhlak kita menjadi semakin baik. Dan yang ketiga tandanya adalah apabila melihat dia beribadah kepada Allah, mengingatkan kita kepada akhirat. Tengok dia beribadat, ingat pada akhirat. Tengok dia maknanya sembahyang, mendengar dia baca Quran, kita teringat akan kesalahan kita, kita teringat akan kelalaian kita kepada Allah. Ini tanda orang yang kita tengok ada 3 tanda asas ini, dia adalah orang yang soleh. Berdampinganlah dengan orang yang soleh. Jangan kita tidak berdampingan dengan orang yang soleh. Bila kita berdampingan dengan orang soleh, jadilah kita seumpama mereka, supaya kita menjadi sebahagian daripada mereka. Dan membenci orang-orang yang munafik. Jangan kamu kata, kamu benci, saya benci orang munafik, saya benci orang-orang jahat, apalah begini. Tetapi kamu menjadi sebahagian daripada mereka. Menjadi sebahagian daripada mereka. Jadi sebenarnya apa dia? Apabila kita tidak suka kepada orang-orang yang jahat, maka kita tidak boleh mengikuti perbuatan dia ataupun kita buat macam dia juga. Tapi kita kata kita tak suka dia, kita tak suka orang ni jahat, orang ni begini-begini, tapi perbuatan orang itu juga kita lakukan juga. Maka jadilah kita sebahagian daripada mereka, wal iyazubillah. Dan dikatakan lagi, menyuruh kebaikan, jangan kamu suruh orang buat baik tetapi kamu tidak mengerjakannya, dan kamu mencegah kejahatan tetapi kamu tidak menghindarinya. Ini Allah Ta'ala beri peringatan. Jadi bukan senang nak suruh orang buat baik, hanya kita kena mulakan juga dengan diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, ibda binafsika, mulakan dengan diri kamu. Apa-apa mulakan dengan diri kamu, summa biman ta'un, kemudian orang yang berada di bawah kamu. Jadi bila kita suruh orang buat baik, kita kena melakukan kebaikan kepada Allah Ta'ala, agar bila kita suruh orang buat baik, orang akan dapat manfaat. Lalu dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kata Sayyidina Ali, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada akhir zaman akan datang satu kaum yang muda usianya. Satu zaman nanti akan datang satu kaum, satu golongan yang mereka umur dia muda saja. Usia muda tetapi lemah akal. Dan lemah akal. Mereka mengucap ucapan daripada manusia yang terbaik, yakni mereka mengucapkan, menuturkan hadis-hadis Nabi. Manusia yang terbaik itu Rasulullah. Mereka menuturkan iaitu mereka mengeluarkan hadis-hadis Nabi, kalam-kalam yang indah, tetapi tidak melalui leher mereka, hanya sekadar kat leher saja. Apa maksudnya? Yakni tidak teramal, mereka tidak beramal. Dan mereka ini akan terjabut agama mereka,
sebagaimana anak panah yang tercabut ataupun yang keluar daripada busur panah. Wal iyasubillah. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita. Moga-moga jadilah kita orang yang beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, segala yang wajib, wajib kita laksanakan. Jangan ada yang meninggalkan sembahyang, jangan ada yang meninggalkan puasa. Jangan ada yang tidak mahu mengeluar zakat. Buat yang wajib. Dalam waktu yang sama tinggalkan segala dosa-dosa besar. Seperti apa? Arak, judi, zina dan seumpamanya. Seandainya jatuh kepada zina, cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang itu bertaubat bila dia ingat kesalahan dia, dibenci. Kalau dia ingat kesalahan dia, dia rasa menyesal. Kalau dia ingat kesalahan dia, dia akan menangis. Ini tanda dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian dalam waktu yang sama kena jaga anggota dia, baik lidah, mata, tangan, kaki, kemaluan dan juga hati. Jangan ada buruk sangka kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Jangan ada hasad, jangan ada dengki dalam hati, kerana ini membawa kepada dosa besar. Jangan ada sombong dalam amal ibadat. Jangan rasa sombong dengan apa yang Allah kurniakan. Sama ada ibadat, rasa sombong dengan ibadat. Sama ada ilmu, rasa sombong dengan ilmu. Sama ada pengaruh, rasa sombong dengan pengaruh. Sama ada pangkat, rasa sombong dengan pangkat. Maka menyebabkan orang ini duduk dalam kebinasaan. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa hendaklah seseorang itu cuba beramal dengan apa yang dia bagi tahu, dan beramallah dengan ilmu. Kerana kata ulama, beramal tanpa ilmu itu beramal tanpa ilmu itu gila, berilmu tanpa amal itu sia-sia. Maka kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala kurniakan kita amal. Jadi apa dia? Buat yang wajib, tinggal maksiat. Kalau jatuh pada maksiat, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Dan apabila kita bergaul dengan orang ramai, maka bergaullah kita dengan akhlak yang mulia. Bagaimana akhlak yang mulia? Banyak contoh. Tapi kalau kita nak kesimpulan dia, akhlak yang mulia ini adalah orang lain selamat daripada lidah dan perbuatan kita. Kita tidak mudaratkan orang lain. Itu paling kurang mulialah akhlak. Kita tidak mudaratkan orang lain. Tetapi kalau kita memberi manfaat kepada orang lain, itu antara akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon pada Allah agar Allah jaga iman kita. Sebab banyak apa-apa yang kita cakap kadang-kadang kita tak mampu nak amalkan. Tapi kalau kita tak mampu nak amalkan, jangan kita ajak orang kepada maksiat. Kalau kita tak mampu nak amal yang apa yang kita cakap pun, kita jangan melakukan maksiat. Kalau terjatuh pada maksiat, cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada malam Isra Mi'raj ataupun pada malam Isra Nabi maknanya dijalankan oleh Allah, dan Mi'raj Nabi diangkat ke langit. Aku melihat beberapa orang yang dipotong lidahnya ataupun dipotong lidah mereka dengan pemotong daripada api. Lalu aku bertanya, siapakah mereka itu ya Jibril, yang mana lidahnya itu didarik lalu dipotong, potong pula dengan api, dengan api. Lalu malaikat Jibril berkata, mereka adalah para khatib. Apa makna khatib ini? Khatib kita tahu pembaca khutbah. Itu yang kita tahu, pembaca khutbah. Kerana pembaca khutbah dia kata, ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Lalulah dia ini mengajak orang bertakwa. Itu satu khatib yang kita kata pembaca khutbah. Khatib yang lain lagi masuk khatib adalah penceramah. Pun khatib juga. Pun khatib juga. Maka itulah khatib daripada umatmu, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka menyuruh manusia buat kebajikan tetapi mereka lupa pada diri mereka sendiri. Inilah yang Jibril memberitahu. Kita mohon pada Allah agar Allah Ta'ala selamatkan semua pendakwah-pendakwah kita, semua para ustaz-ustaz kita, semua para ulama-ulama kita. Maknanya supaya mendapat rahmat daripada Allah. Kita doakan semua
mana-mana yang kita dengar, siapa-siapa mendengar, ustaz-ustaz yang mengajar ataupun para ulama, doakan mereka. Kerana apa? Berat dekat negeri akhirat kelak sebenarnya. Jadi sebenarnya orang yang mendengar banyak yang lebih baik daripada orang yang bercakap. Yang paling penting, kita tak tahu siapa yang terbaik, maka salinglah doa mendoa di antara satu sama lain. Allah Ta'ala berfirman, atamuruna bil ma'ruf atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Kamu menyuruh manusia buat baik, wa tansawna anfusakum, kamu lupa akan diri kamu, wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kamu membaca kitab. Afala ta'qilun, kamu tidak fikir ke? Kamu tidak ada akal ke? Ini dia panggil tempelak ataupun sindiran tajam yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang diberi faham ilmu. Maka demikianlah maknanya menyuruh kebaikan ini besar pahalanya dan juga ancamannya juga berat. Maknanya mereka itu baca kitab Allah. Kalau umat-umat terdahulu membaca kitab Zabur, Taurat, Injil, adapun kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Tetapi bila menyuruh orang maka tidak diamalkannya. Maka dibacanya tetap ayat mengenai riba, maka dia juga yang mengambil riba. Dibacanya mengenai apa dia, jangan kamu buat zalim pada orang, maka dia juga yang melakukan kezaliman. Maka inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menyuruh orang lain bersedekah, begitu juga menyuruh orang lain bersedekah, tapi mereka sendiri tidak bersedekah. Kita suruh orang sedekah, kita pergi ceramah, kita pun kata ini fadilat sedekah. Lepas tu 2, 3, 4, lepas tu orang tak sedekah, dia kata nak jadi apa? Kedekut. Padahal dia diri tak sedekah. Ini contoh, tidak kata pada siapa-siapa, tapi gambarannya, maknanya. Jadi kita datang ini menyuruh orang kebaikan, mestilah kita juga melakukannya. Maka demikianlah dikatakan bahawa apabila sahaja seseorang itu mengajak manusia kepada kebaikan, maka hendaklah dia juga melaksanakan. Maka kata Imam Ghazali di sini, mereka menyuruh orang lain bersedekah tetapi mereka sendiri tidak bersedekah. Oleh kerana itu wajib bagi kaum muslimin untuk menyuruh kebaikan dan juga mencegah kemungkaran, tetapi dalam waktu yang sama dia tidak melupakan diri mereka sendiri. Memang kita suruh orang buat baik, tapi maknanya kita jangan lupa akan diri kita. Kata guru saya, ketika mana kamu menyampaikan ilmu, jangan kamu niat nak nasihati orang. Maknanya nanti kamu akan rasa kamu lebih baik pada orang. Ketika mana kamu menyampaikan ilmu, kamu letak dalam hati orang yang paling buruk akhlaknya kamulah, orang yang paling jauh dengan Allah kamulah. Maka kamu cakap perkara ilmu, tujuan kamu nak baiki diri kamu, jangan dok mikir nak baiki orang, diri tak terbaiki. Maknanya dikatakan bahawa kita ini memang disuruh mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, tapi dalam waktu yang sama kita juga kena memperbaiki diri kita. Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, baik lelaki ataupun perempuan, setengahnya menjadi pembantu bagi setengah yang lain. Dan mereka menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada melakukan kejahatan, dan mereka mendirikan sembahyang. Jadi di antaranya asas dia kepada kita suruh buat baik mungkar, mesti mendirikan sembahyang. Kalau tidak mendirikan sembahyang, tidak memberi manfaat suruh orang buat baik, cegah pada perkara mungkar. Maka mendirikan salat dan juga mengerjakan zakat. Maka teringat saya satu ketika datangnya Syekh Abu Hasan Syazili. Syekh Abu Hasan Syazili datang di satu tempat, dan di kalangan tempat itu adalah terdiri daripada para ulama-ulama fiqh. Dan kisah ini terakam di dalam kitab Tajul Arus. Syekh Abu Hasan Syazili lalulah melihat ulama-ulama, ini orang alim, ulama-ulama. Lalu kata Syekh Abu Hasan Syazili, kamu semua tidak sembahyang. Dia kata pada ulama-ulama fiqh.
Kamu semua tidak sembahyang. Terkejut dia. Wahai Syekh Abu Hasan Syazili, kenapa kamu kata kami tidak sembahyang? Tidakkah kamu tengok sendiri kami sembahyang tadi? Ya, benar. Tetapi tidakkah kamu mendengar firman Allah? Idza massahu khairu manu'a wa idza massahu syarru jazua. Tidakkah kamu mendengar firman Allah? Idza massahu khairu manu'a wa idza massahu syarru jazua illa al-musallin. Orang yang sembahyang sahaja. Apabila tidakkah kamu ini mendengar firman Allah, apabila Allah memberi kebaikan kepada kamu, kamu mencegahnya. Dan apabila Allah memberi kesusahan pada kamu, kamu keluh kesah. Kecuali orang sembahyang saja, bila diberi kebaikan dia tak tahan, apabila diberi ujian dia tak keluh kesah. Illal musallin. Tidakkah kamu apabila saja diberi kebaikan, yakni terdiri daripada harta benda, tetapi kamu seorang buat, kamu tak buat. Kamu seorang dema-dema, kamu duk sibuk dengan, maknanya dengan mengumpulkan harta, katanya. Wa idza masyau khairu manu'a, dan apabila kamu ini ditimpa kesusahan, kamu jadi keluh kesah. Keluh kesah lebih daripada orang yang tidak ada ilmu. Akhirnya orang-orang ulama-ulama mereka tadi mengatakan benarlah apa yang kamu katakan. Jadi nak bagi tahu, hendaklah kita hari ini berusaha sedaya upaya. Walau bagaimanapun, kalau kita buat baik pun, kita jangan merasa kita sudah baik. Bahkan kita sentiasa merasakan bahawa kita perlu memperbaiki diri kita. Banyak kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Maka mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat serta taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka ini akan diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Maka kaum mukminin yang berwatak ataupun yang bersifat menyuruh kepada kebaikan, jadi dikatakan bahawa orang itu adalah orang yang mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, dan dia ini adalah orang yang sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Jangan kita biarkan kemungkaran. Saya bukan orang baik, saya nak tegur orang, tidak. Walaupun kita bukan orang baik, benda mungkar kita tidak boleh biarkan. Berkata di dalam kitab Tauhid, seandainya seorang peminum arak itu, dia minum arak, lalu dia melihat orang lain minum arak, wajib dia yang minum arak itu cegah orang lain jangan minum arak. Walaupun dia minum arak juga. Jangan dia kata, tak apa lah, mau minum aku minum juga. Jangan kata begitu. Wajib mencegah perkara mungkar. Dan setelah itu wajib dia meninggalkan perkara mungkar. Tujuan dia kenapa? Apabila kita cegah orang benda mungkar, lama-lama kita juga akan meninggalkan perkara mungkar. Walaupun kita bukan orang baik, tapi kita ajak orang buat baik, lama-lama kita jadi orang baik juga, insya-Allah. Maka dengan sebab itu perintah suruh buat baik, cegah perkara mungkar ini, apabila sahaja kita boleh melakukan, terus buat. Jangan kita menangguh-nangguhkan lagi. Maka dalam keadaan macam itu, Allah Ta'ala cela. Jangan kamu tidak cegah perkara mungkar. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alun. Maka Allah Ta'ala berfirman, mereka sentiasa tidak berlarang-larang. Mereka tidak la yatanahaw, mereka tidak mencegah perbuatan mungkar, dan mereka lakukan sesungguhnya amatlah buruk apa yang telah mereka lakukan. Antara perkara yang Allah Ta'ala kata, antara akhlak yang buruk, kata Allah, adalah mereka la yatanahawun na'am munkarin fa'alu. Mereka tidak mencegah mungkar yang dia buat. Dia buat mungkar, tapi orang tu buat, dia tak cegah. Kena cegah juga mungkar. Walaupun kita ini bukan orang yang baik, tapi bila orang buat benda yang tak baik, kita kena larang. Kena larang. Maka tidak boleh sama sekali kita menggalakkan keburukan, kejahatan. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, apakah kamu menyuruh kebaikan
dan mencegah kemungkaran, atau Allah Ta'ala mengalahkan mereka melalui kekuasaan yang zalim ketika orang tua tidak dihargai dan anak-anak tidak disayangi. Mereka memohon kebaikan kamu, tapi kamu tidak memberi jawapan kepada mereka. Mereka meminta pertolongan, tetapi tidak ada yang menolong. Mereka memohon keampunan, tetapi tidak dimaafkan. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, salah seorang daripada sahabat Nabi, maka apakah kamu menyuruh kebajikan dan mencegah mungkar? Kamu nak suruh buat baik, cegah mungkar, ke nak suruh Allah Ta'ala ini menghukum kamu? Kalau kamu tidak menyuruh orang buat baik dan kamu tidak mencegah perkara mungkar, nanti Allah Ta'ala maknanya akan menghukum kamu. Macam mana Allah Ta'ala hukum? Dia kata melalui kekuasaan yang zalim. Ketika orang tua tidak dihargai, sampai satu ketika Allah Ta'ala hantar jadi masyarakat tidak menghiraukan orang-orang tua. Jadi masyarakat tidak mengasihi anak-anak kecil. Kenapa? Apabila perkara-perkara mungkar dibiarkan. Ibu bapa biar saja. Anak dia nak semayang, tamu semayang, tak ikut pandailah maknanya. Lepas tu biarkan. Anak dia nak pakai tudung, tamu pakai tudung, biarkan saja. Apa yang berlaku? Nanti Allah Ta'ala datangkan. Bila ia tua, anak-anak dah cara ke dia. Lepas tu Allah Ta'ala jadikan masyarakat pula tidak hormat lagi pada orang tua. Sampai satu peringkat anak-anak kecil pun tidak dihormati. Sedangkan Nabi SAW bersabda, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham sayyirana. Bukan daripada golongan kami orang-orang yang tidak hormat orang tua. Ini Rasulullah ajar, bukan daripada golongan kami. Rasulullah tak suka orang yang tidak hormat orang yang lebih tua. Walam yarham sayyirana, dan Rasulullah tidak suka orang yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil daripada kita. Maknanya apa? Maknanya Rasulullah suruh kita sentiasa mengambil berat di antara satu sama lain, menyayangi orang tua dan juga mengasihi anak yang kecil. Lalu akan berlaku nanti orang tua sudah tidak dihormati, anak-anak kecil sudah tidak disayangi. Kenapa? Apabila berlaku nanti orang meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Orang tengok benda munkar, tengok saja, tidak ambil berat. Maknanya. Lalu begitulah juga orang buat munkar pun dibiarkan dan juga tidak membawa kepada kebaikan. Bila dah berlaku macam itu, lalu dikatakan orang yang meminta pertolongan tidak diberi pertolongan. Orang susah minta tolong, orang tak tolong. Maknanya akan berlaku macam itu. Akhirnya apa? Akhirnya orang minta keampunan pun mereka tidak diampunkan. Apabila berlaku saja bergaduh saja, minta maaf pun tidak butuh hubungan silaturahim dan sebagainya. Sebab apa? Apabila sahaja tidak cegah benda mungkar, tidak suruh perkara baik, masyarakat jadi porak-poranda. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan kita. Moga-moga Allah Ta'ala baiki diri kita. Kita pendosa yang banyak dosa. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang saleh, diampunkan dosa, diberi kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.